我们的教会的人就会有能力来解释。 Kami bersyukur banyak orang Batak yang sudah bergabung di gereja kami. 对，我们教会是很多种族，接受很多种族的 Kami juga 教会。 bersyukur banyak orang Chinese yang bergabung dan bertobat di dalam gereja kami. 我们感谢主，有很多的本地人，也有很多的华人在我们的教会悔改信 Anda 主。 tahu karena di Indonesia suku itu menjadi bermasalah di luar di pulau-pulau tertentu. 因为你知道，在印尼有关种族这方面，在许多的岛屿上成为一个很大的议题。 Saya muridkan pemimpin saya 我开始门徒训练我的， dan saya khotbahkan kepada jemaat melalui mimbar. 然后透过主日的讲台来传讲这样的价值。 Bulan Mei yang lalu 过去的5月份， saya mengkhotbahkan ini di jemaat. 我开始在我们的会众来传讲这样的信息。 Saya sedang meruntuhkan tembok yang coba ditaburkan oleh iblis di dalam kekristenan di kota kami. 我正在毁坏仇敌在会友身上所建造一些负面的价值。 Kalau Anda meremehkan seseorang oleh karena sukunya, 如果你藐视一个人是因为他属于某一个种族， Anda sedang tidak bermasalah dengan suku itu, 你不是在跟这个种族 tapi Anda 发生问题， Anda sedang bermasalah dengan Tuhan 但是你正在跟神 yang di 有 dalam 问题， kedaulatannya menciptakan orang ini di dalam suku tertentu. 是因为神在他的主权上创造这样的种族。 Anda tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan, 你不能说我爱神， tetapi Anda tidak bisa mencintai sesama. 但是你不能爱某一种人， Anda adalah penipu. 你是说谎的。 Saya ajarkan kepada jemaat, 我教导我的会友， sekalipun saya tahu tidak mungkin sekali khotbah bisa meruntuhkan tembok itu. 虽然我知道一次讲道不会马上毁坏这样的一个墙， Tapi saya tetap harus ajarkan karena itu yang menjadi nilai di dalam kepemimpinan dan gereja ini. 但是我仍然要讲，因为这个是我们教会的一个价值。 Jadi tentukan pilar-pilar yang kuat di gereja Anda 所以你要认定你们教会有哪一些柱子， dan bangunlah itu. 而且要开始建造， Dan tidak harus sama dengan gereja yang lain. 而这个价值不一定要跟别的教会 Sehingga 一样， seluruh jemaat kita 以至于我们每一个会友 menjadi jemaat yang kuat 成为一个强 karena mereka hidup dalam nilai. 坚强的会友，因为他们是活在一个价值里面。 Amin. 阿门。 Nah, poin yang berikutnya 第二个点 adalah berbicara soal tembok. 是讲到墙壁， Jadi yang pertama adalah gambaran rumah, 所以刚刚我们看到一个房子的图案， yang kedua fondasi, 第二个是根基， yang ketiga adalah pilar, 第三个是柱子， nilai-nilai utama dari gereja kita 就是我们教会是核心价值， yang keluar dari penjabaran visi yang Tuhan berikan di hidup kita. 就是神所给我们的意象所出来的一些价值。 Ini tidak berbicara soal anggaran dasar atau aturan sinode, 这不讲到任何堂会所规划出来的规定， tetapi value nilai-nilai dari Tuhan yang memang kita mau bangun 乃是神所要我们教会建造的一些价值， sesuai dengan keunikan visi kita. 按照神所给我们的意象。 Yang keempat 第四个 adalah tembok. 就是墙壁。 Mari buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 我一起来翻开彼得前书 ayat 2 yang 章 kelima. 第5节， 1 Petrus pasal yang kedua, 彼得前书2章 ayat yang kelima. 第5节。 Mari bacakan. OK， 我来读。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。 Alkitab berkata, hendaklah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. 圣经上说，你要像活石， Katakan batu yang hidup. 一起来说活石， Katakan batu yang hidup. 一起说活石。 Kenapa Tuhan menjelaskan dengan batu yang hidup? 为什么神要用活石来解释呢？ Artinya ada batu yang mati. 那表示有一些石头是死的。 Tuhan mau kita menjadi batu hidup 神要我们成为一个活的石， untuk pembangunan sebuah rumah rohani. 使我们可以建造一个灵宫， Bagi sebuah jemaat 为了一个圣洁的， untuk mempersembahkan persembahan rohani 要奉献圣洁的祭， karena Yesus berkenan kepada Allah. 因为是借着耶稣基督成为神所悦纳的 Batu 祭。 yang hidup itu berbicara mengenai 活石是讲到 jemaat yang menemukan fungsinya di dalam gereja. 一个找到他自己的角色的一个会友， Batu yang hidup. 活石 Batu itu jemaat,
石头是会有， adalah diri kita. 是我们自己。 Dan kata hidup itu artinya kita ini benar-benar menemukan fungsi. 这个活的意思就是我们在教会里面找到我们自己的功用。 Jadi bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh 所以怎么样要成为一个成长的教会， bukan hanya tergantung bagaimana hebatnya tim kepemimpinan, 不只是要靠我们的领袖团队有多强， tetapi seberapa banyak jemaat Anda yang menemukan fungsinya. 但是你们教会当中有多少个会友，他已经找到他在教会当中的角色。 Tuhan adalah seorang pemilik kebun anggur. 神是我们葡萄园的拥有者， Ketika dia harus menerima pegawai, 当他要接受员工， saya percaya bahwa bukan untuk menambah biaya atau membesarkan pengeluaran. 我相信他招一些员工，是不是因为要增加他的付出？ Tapi dia selalu melihat dengan orang ini kebun saya akan jadi lebih efektif. 但是他是看说，因为有增加一个人，我的园子会更有效。 Demikian juga ketika Tuhan kirimkan orang-orang di dalam pengembalaan kita, 同样的，当神差派一些人， bukan hanya menjadi komoditas atau bukan hanya menjadi menggenapi hitungan dan kita merasa bangga dengan hitungan itu, 这不只是因为神要满足这个人数， tetapi kita bisa lihat kalau orang ini dikirim di dalam pengembalaan kita, 但是我们要看见，当这个人被差到我们的牧养之下， pasti orang ini ada fungsinya 他一定有特定的功能， sehingga gereja kita akan tambah maju, 以至于因为我们教会会更 sehingga 强劲， pelayanan kita akan tambah efektif, 我们的释放会更有效， sehingga kita akan tambah besar dan kuat gereja kita. 所以我们的教会会越来越强盛。 Saudara buka di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, 大家可以跟我一起来翻提摩太前书ayat yang ke-14 3章14节 sampai ayat yang ke-15. 到15节。 1 Timotius pasal yang ketiga. 提摩太前书3章， Anda tahu Timotius memimpin sebuah gereja yang besar 我们知道提摩太是带领一个蛮大的教会， dan dia adalah seorang gembala yang muda. 而他是一个年轻的牧者。 Pasal 3 berkata, 3章那里说， judul perikop pertama adalah penilik jemaat. 第一个段落的主题是论监督的为人。 Kalau kamu mau lihat gereja itu menjadi gereja yang luar biasa, 如果我们要看到我们教会成为一个伟大的教会， kamu harus memastikan pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang luar biasa. 你要确认他的领袖是伟大的领袖。 Makanya saya bilang bagaimana tim kepemimpinan Anda akan menentukan seberapa besar gereja Anda. 所以我曾经讲过，你们的领袖团队决定你的教会要成为怎么样的教会。 Timotius harus pilih penilik jemaat dengan syarat yang begitu banyak. 所以提摩太要用这么多的一个关卡来选择他的监督。 Dan di dalam perikop selanjutnya, 而下一个段落， syarat-syarat bagi diaken. 他是说论指示的为人。 Nah, saya berpikir, oh kalau gitu pemimpin-pemimpin kita harus luar biasa. 所以我就思想说，所以在我们当中的领袖一定是不一样的。 Tapi Anda lihat perikop berikutnya. 但是你看下一个段落， Judulnya adalah Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. 它的主题在印尼文是教会是神真理的柱石跟根基， Ayat yang ke-15. 就是在15节的后面。 Jadi jika aku terlambat, 倘若我延迟日久， sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. 你也可以知道在神的家中当怎样行。 Yakni jemaat dari Allah yang hidup, 这家就是永生神的教会， tiang penopang dan dasar kebenaran. 真理的柱石和根基。 Jadi gereja yang kuat bukan diisi hanya oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa. 所以一个强盛的教会不只是拥有一个强盛的领袖， Tetapi jemaatnya itu menemukan fungsinya. 但是每一个会友都找到他自己的功能。 Mereka bukan hanya meramaikan gereja, 他不只是让教会更热闹， tetapi mereka bisa menemukan area di mana dia bisa melayani bersama-sama. 但是他自己可以找到他的领域，在那里他可以发挥的。 Makanya Anda dengar bahwa gereja yang bertumbuh bagaimana mereka membangun volunteer, 所以你常常听到有一些强盛的教会，它有很多的义工， volunteer based church, 很多义工为主的教会， gereja yang didasarkan sukarelawan. 就是一个以义工为主的教会。 Anda tahu ternyata itu prinsipnya adalah batu yang hidup. 你知道吗？它的根基就是因为它是活石。 Anda lihat di dalam kisah para rasul. 如果我们看《使徒行传》， Anda tahu bagaimana gereja pada awalnya bertumbuh. 你知道起初的教会是怎么样成长？ Oleh karena ada rasul